Hari ini kita telah menjadikan ikhtiar itu tuan-tuan seolah-olah menjadi keutamaan dan melebihi daripada kita punya perkara yang lebih utama, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana kelemahan kita hari ini tuan-tuan, kita tak boleh berlepas diri kita dengan perkara-perkara dunia ini. Ada kelemahan-kelemahan pada diri kita, dan kita pula anda masih mahu menuntut, mencari dan merasa ingin kepada dunia. Ini keadaan kita yang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali dan selamanya mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi kekalkan kita di atas nikmat dan rahmat-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi berikan kita taufik dan hidayat, dapat lagi kita terus beriman, beramal, menunaikan perintah-perintahnya, mengikut sunnah jalan petunjuk yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita terus menerus menjalankan perintah Allah, mentaati segala suruhan Dia, menjauhi segala larangan Dia, mencontohi kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan lagi nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan kita. Allah Subhanahu Wa Taala angkat kesusahan kita. Lebih-lebih lagi dalam kita berhadapan dengan pelbagai cabaran yang ada pada masa kini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah pagi ini kita akan sambung kitab pengajian kita, kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid, karangan susunan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita masih lagi membincangkan aqabah yang ketiga, iaitu penghalang. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan ada beberapa sebab yang menghalang seseorang hamba, seseorang manusia itu daripada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu sebab penghalang yang menghalang seseorang itu daripada beribadat adalah kerana dunia. Hakikatnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, dunia adalah perkara yang berlainan dengan akhirat. Dengan dunia, seseorang itu tidak dapat untuk mencapai akhirat semata-mata. Untuk dunia, untuk kita sampai akhirat dengan dunia kita, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita perlukan dengan banyaknya tekanan mujahadah. Tekanan susah payah mujahadah. Dan dunia ini, tuan-tuan, muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, dia punya bahaya dia sangat besar. Sangat besar. Sebab tu tuan-tuan,
Puan muslimin yang dirahmati Allah, ulama-ulama yang hak, ulama-ulama yang Allah SWT bukakan mata hati mereka, maka mereka telah meninggalkan dunia. Mereka tinggalkan dunia, jauhkan dunia daripada diri mereka. Dunia betul ada keperluan. Ada mereka tuan-tuan, puan muslimin yang dirahmati Allah di kalangan ulama yang hak ni tuan-tuan, dan mereka tidak mengindahkan dunia. Mereka sibukkan dengan akhirat. Cuma jangan salah faham. Dan ulama yang Allah Taala bukakan hati mereka ni, memang hati mereka dengan Allah, ta'alluq mereka dengan Allah ni lebih kuat. Dan dunia ni tuan-tuan mengikuti mereka. Ada mereka yang mana menghasilkan dunia tetapi berpada sekadar perlu. Ada juga ulama-ulama yang hak ni, dia hasilkan dunia untuk diri mereka, untuk keperluan mereka, tapi berpada dalam keadaan yang sama mereka lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Ini sahaja dua keadaan. Adapun mengutamakan dunia daripada akhirat, itu bahaya besar. Itu menyebabkan tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu akan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Taala pelihara kita. Dan keadaan kita hari ini tuan-tuan, dunia telah menyebabkan kita ni menghabiskan masa dengan dunia. Keadaan cabaran dunia hari ini tuan-tuan telah menyebabkan kita ni habiskan masa kita dengan dunia. Sehingga kan tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Taala, perkara-perkara yang fardu pun, umpama solat fardu, zakat, puasa, haji dan umrah ni tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Taala, diketepikan dengan alasan dunia ni tidak penuh lagi. Yang paling sedih ni, solat boleh dilewat-lewatkan kerana urusan dunia. Maka tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahli batil pun mereka akan cuba tundukkan kita dengan dunia, akan sibukkan kita dengan dunia, seolah-olah dunia ni tidak akan selesai pada diri kita. Moga Allah Taala pelihara kita untuk terus kita dapat kekuatan untuk mengutamakan akhirat kita. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka kalau begitulah keadaannya, anda sama sekali tidak berhajat kepada menuntut, yakni mencari dan berkeinginan kepada dunia. Asasnya tuan-tuan, dalam ayat sebelum ni Imam Ghazali rahimahullah kata, "Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang mana bertakwa, takwa kepada Allah. Takwa ni apa dia tuan-tuan? Dia tundukkan diri dia, taat kepada perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini takwa. Kehidupan dia hanya taat kepada perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan baginya makhraja, jalan keluar. Itu saya kata tuan-tuan, kalau kita baca terjemah bahasa Arab sahaja semata-mata, kalau kita baca terjemahan bahasa Arab semata-mata, kita akan terjemah makhraja ni tempat keluar, terjemah bahasa Arab. Tapi kalau kita mengaji lebih sikit, ilmu balaghahnya, ilmu ma'aninya tuan-tuan, puan muslimin yang dirahmati Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala bawakan satu isim nakirah? Dan makhrajan ni dikenali dalam ilmu nahwu sebagai isim nakirah. Maksudnya satu isim, satu kata nama, satu nama, bangsa nama yang menunjukkan kepada umum, tidak menunjukkan kepada khusus. Ini nakirah. Kenapa Allah Taala menggunakan lafaz nakirah?
ia salah satu dia punya khususiat, kelebihan dia ataupun isyarat dia nak menunjukkan bahawasanya Allah SWT tidak menentukan hanya satu jalan. Makhrajan, mana bila satu orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan untuk dia jalan-jalan keluar. Jalan-jalan untuk dia keluar daripada segala masalah dunia dia. Sebenarnya tuan-tuan, bila kita ada masalah dunia kita, perkara pertama sekali yang perlu kita usahakan adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah. Tapi hari ini tuan-tuan, ramainya kebiasaannya kita ni tuan-tuan, last sekali baru cari Allah. Last sekali. Mula-mula ada, tapi buat lebih kurang je. Adalah orang kadang-kadang dia buat apa, ada benda-benda yang dia nak kan. Dia buat apa? Dia buat solat hajat. Kadang-kadang dia sendiri pun tak duduk solat hajat tu. Tak buat pun solat hajat, dia suruh orang je. Kan dia bagi tahu dekat orang masjid, imam, Tok Bilal, tolong buatkan saya ada hajat, buatkan solat hajat. Tuan badan mana? Tuan badan tak ada. Sendiri pun tak ada keinginan yang betul-betul. Tak ada keinginan betul-betul minta pada Allah. Ada. Mintalah juga. Tapi betul-betul tu tak ada. Tengok bila dapat, Alhamdulillah. Tak dapat, habis rusing. Ni kita. Sepatutnya tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita ada masalah, perkara pertama, bukan tak boleh nak buat solat hajat, boleh. Kita nak minta jemaah. Kan? Minta ahli jemaah, minta masjid, orang masjid buatkan solat hajat boleh. Tapi tuan-tuan, sedihnya kan, orang minta masjid buat solat hajat, orangnya tak ada. Dia anggap ni sebagai satu, orang kata, dia punya rutin ataupun dia punya cara bila ada sesuatu kebaikan nak buat. Tak. Kita kena betulkan, faham ni. Saya pernah pergi tempat-tempat, ada setengah tempat, ada masjid, imam. Dia kata, kami tak kisah pun. Kami boleh je nak buat. Tapi tuan badan kena ada. Tuan badan tak ada. Sepatutnya tuan-tuan, kita kena ada. Dan kita, bila kita ada masalah dengan dunia kita ni tuan-tuan, ada benda-benda yang rusing. Perkara yang paling utama kita kena perbaiki adalah hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah. Macam mana kita dengan Allah? Ada masalah. Keperluan kita tak cukup. Duit tak cukup. Barang tak cukup. Makanan tak cukup. Semua tak cukup. Maka kita cek, periksa macam mana hubungan kita dengan Allah. Kita dengan Allah Ta'ala tu macam mana? Berapa ramai orang sedar begini? Kita hari ini tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan nampak orang lain. Ni salah pihak ni lah, salah pihak tu, pihak ni, pihak tu, macam-macam kita kata. Hakikatnya tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, setiap makhluk ini dikawal, dikendalikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pembendaharaan ekonomi dunia ini tuan-tuan dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dunia, bukan Malaysia je, bukan negeri kita sahaja, bahkan satu dunia ni tuan-tuan, yang menguasainya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Hari ini kita ditakut-takutkan dengan masalah ekonomi. Kan? Wang ringgit jatuh, barang jadi mahal, macam-macam lah.
Tapi adakah kita, perkara yang pertama sekali kita muhasabahkan diri kita, hubungan kita dengan Allah? Antara penyebab makanan tidak cukup, barang jadi mahal tuan-tuan, antara sebab. Apa dia? Berlakunya banyaknya pembaziran. Allah Ta'ala tak suka. Bila banyak melakukan pembaziran, maka akan jadi kemarau. Kan? Dan sekarang cara Allah Ta'ala tunjukkan kemarau apa dia? Barang tak ada. Maka berapa ramai kita muhasabah macam ni? Kembali balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, penyakit menular. Itu sama juga. Itu sebab hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila kita ada masalah, perkara yang pertama sepatutnya kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bukakan jalan-jalan keluar untuk kita. Jalan-jalan keluar. Satu jalan tak, banyak jalan, macam-macam jalan Allah Ta'ala boleh buka. Tawakal ni tuan-tuan, cara untuk satu orang bertawakal bukan hanya semata-mata dia melakukan sesuatu baru dia berserah pada Allah, tak. Tawakal ni jangan kita salah faham, tawakal ni kita baru nak serah dia pada Allah Ta'ala, tak. Kita tawakal bermakna kita memohon sungguh-sungguh pada Allah. Ni makna tawakal. Tertib dalam kita nak berusaha, kita nak berikhtiar tuan-tuan. Pertama sekali kita kena minta dulu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Serahkan diri kita kepada Allah. Betul-betul minta pada Allah. Kedua, kita berikhtiar, kita berusaha. Dan akhirnya dah usaha pun kita balik kembali serah pada Allah. Ini sebenarnya tertib kita nak bertawakal. Tapi ramai kita faham macam ni tuan-tuan, ikhtiar dulu baru tawakal. Ada orang yang faham pula, salah faham, dia kata tawakal je, tak. Bermula dengan tawakal, ikhtiar dan bertawakal. Maka Allah Ta'ala akan bukakan jalan-jalan keluar. Jalan-jalan macam mana nak menyelesaikan masalah. Selagi mana masalah kita tak selesai, maknanya hubungan kita masih lagi ada sesuatu lah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak selesai. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang dah Allah Ta'ala berikan, orang yang mana bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan dia rezeki min haitsu la yahtasib, daripada tempat-tempat yang dia tak sangka tuan-tuan. Nak cerita macam ini tuan-tuan, nak cerita bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi rezeki tu tak disangka-sangka, kena buat dulu. Kan kita fikir dengan logik akal kita, kalau kita tak bekerja, macam mana kita nak dapat duit? Tak ada duit, macam mana nak makan? Tak ada duit, macam mana nak ada tempat tinggal? Itu logik akal kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kuasa, boleh buat tanpa kita pakai duit, kita pun kita boleh makan. Tanpa makan pun kita boleh kenyang. Tempat tinggal yang mana berpada-pada pun dah jadi selesa, Allah Ta'ala boleh buat. Tanpa dia berusaha yang berat-berat, yang susah-susah, Allah Ta'ala berikan tempat yang sangat selesa untuk dia tinggal. Perkara macam ini tuan-tuan, orang anggap boleh ke? Kan tuan-tuan, maaf saya sebut sikit, bukan saya ada nak menafikan, tak. Kan hari ini apa yang kita difahamkan, kalau tidak ada sijil maka tidak ada masa depan. Sijil pelajaran, contoh dia macam SPM, tak ada degree, tak ada diploma, tak ada sijil, tak ada masa depan. Ini yang kita hari ini dimomokkan, dibiasakan. Tak salah nak ambil SPM, silakan anak-anak. Kan ini satu bentuk macam mana untuk
menambah baikkan diri ni kita belajar, tak dinafikan, perlu belajar. Belajar dengan sijil tu adalah pengiktirafan untuk seseorang itu dia melalui satu proses pembelajaran. Namun tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila dah sampai satu ke tahap sehingga kan keluar kenyataan-kenyataan, kalau tak ada sijil macam mana masa depan? Ini sampai satu tahap macam seolah-olah hanya dengan sijil sahaja boleh menjaminkan rezeki seseorang, itu bahaya. Itu kita kena betulkan. Hari ini berapa ramai orang tuan-tuan, dia tak ada sijil, dia ada kerja. Tapi berapa ramai orang juga tuan-tuan, dia ada sijil tapi tak ada kerja. Sijil ada, diploma ada, degree ada, kerja tak ada. Orang yang tak ada sijil tuan-tuan, ada kerja. Pula terbalik. Macam mana? Kerana apa? Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang bagikan rezeki, bukan sijil yang bagi rezeki. Kena faham. Jangan pula kata ustaz nak kata jangan ambil sijil, tak. Kan nak betulkan faham, salah faham. Jangan kita anggap seolah-olah kan perkara inilah yang menjaminkan rezeki kita, bahkan hakikatnya yang memberi rezeki kita adalah hubungan kita kepada Allah. Kena betulkan. Salah faham. Dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi rezeki tu tuan-tuan min haitsu la yahtasib. Tak disangka-sangka. Macam mana rezeki tu sampai tak sangka boleh dapat. Tak sangka tuan-tuan, nak cerita susah nak cerita. Kita tak minta, tapi kita risau. Dalam keadaan kita risau, kita minta harap, ya Allah, aku tak ada apa-apa ni, ya Allah. Kan? Hati ni selalu berzikir, minta pada Allah. Bila sampai masa dia, Allah Ta'ala bagi. Bila kita minta, terdesak sangat tu, Allah Ta'ala sampaikan rezeki tanpa disangka. Banyak. Tapi bukanlah bermakna min haitsu la yahtasib ni rezeki yang Allah Taala bagi tak disangka-sangka ni bagi kita jadi kaya-raya, tak dah. Jangan anggap macam tu. Maksudnya tuan-tuan, Allah Taala bagikan kita punya rezeki itu cukup memadai keperluan kita. Kan nak kaya-raya tu lain cerita. Allah Taala pun tahu kalau kita kaya-raya ni bahaya untuk kita. Kalau Allah Ta'ala berikan sesuatu kekayaan yang melampaui daripada keperluan kita ni tuan-tuan, itu satu ujian. Itu kita kena berhati-hati juga. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala lagi, tetapi jika anda dapati diri anda tidak kuat untuk berzuhud kerana kelemahan anda, ini kebanyakan kita. Hakikatnya tuan-tuan, kita ni lemah. Kita perlukan juga kan. Sebab apa lemah? Sebab iman kita lemah. Kita nakkan juga dunia ni. Bahkan tuan-tuan, ada juga pandangan-pandangan ulama mengatakan kena usaha juga supaya dia menutup salah faham dalam diri dia. Kena usaha juga. Contohnya tuan-tuan, kita kena betulkan percakapan kita. Kita kata makanan tak boleh mengenyangkan, yang mengenyangkan Allah. Hakikatnya yang bagi kenyang Allah. Walaupun kita kata Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi kenyang, jangankan pula kita tak makan, pergi makan juga. Kena makan. Nabi SAW betulkan yakin umat ini, betulkan keyakinan umat yang bahawasanya segala-galanya yang berkuasa adalah Allah. Walau begitu sekalipun, Nabi SAW bukan tidak makan, bukan tidak berikhtiar, bukan tidak berusaha. Kita dengar kisah dalam peperangan, dalam banyak-banyak peperangan Nabi SAW. Satu perang yang mana menjadi satu perkara yang beban berat kepada baginda Nabi SAW dan sahabat-sahabat perang Uhud. Dalam perang Uhud tuan-tuan, Nabi SAW
Ditetap pada muka baginda ni sebanyak 70 tetakan. Kena tetap 70 tetakan. Kesan tetakan yang ada pada, mungkin yang dikatakan 70 tu mungkin sebab ada kesan-kesan di topi besi baginda. Topi besi baginda Nabi SAW kemik. Nak buka jadi susah. Yang disebabkan dia dah kemik, nak buka susah. Pipi baginda Nabi SAW berdarah. Gigi baginda Nabi SAW patah separuh. Dia tak patah habis, dia patah separuh. Bila patah separuh ni ngilu. Kalau patah habis ni senang sikit, dia tak rasa dah. Kan, darah-darah situ je. Tapi patah separuh. Patah separuh ni ngilu. Ni keadaan baginda. Pipi baginda ni tuan-tuan, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha buat pergi cuci, tak boleh berhenti darah. Darah tak boleh berhenti. Apa yang dibuat oleh Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, dia ambil jerami, dia panaskan, dia bakar sikit, lepas tu dia tampal, baru darah berhenti. Macam itu sekali. Maknanya luka tu agak dalam. Maknanya Nabi SAW manusia biasa. Dan dalam kisah ni, ulama kata, nampak. Walaupun baginda Nabi SAW seorang Rasul, seorang Nabi, satu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW tunjukkan kepada kita yang mana perlunya berikhtiar. Nabi SAW pun pakai topi besi. Pakai topi besi. Itu yang cerita dia. Ada ikhtiar. Cuma ikhtiar itu hanya sekadar ikhtiar, lebihnya berharap pada Allah. Tak ada pula Nabi SAW tak pakai apa pun. Topi besi pakai. Hari ini kita telah menjadikan ikhtiar itu tuan-tuan seolah-olah menjadi keutamaan dan melebihi daripada kita punya perkara yang lebih utama, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana kelemahan kita hari ini tuan-tuan, kita tak boleh berlepas diri kita dengan perkara-perkara dunia ini. Ada kelemahan pada diri kita, dan kita pula, anda masih mahu menuntut, mencari dan merasa ingin kepada dunia. Ni keadaan kita yang lemah. Dah cukup dah tuan-tuan, nak lagi. Kan antara faktor kenapa tuan-tuan kita duduk sekeliling kita ramai macam-macam orang ada. Kan, elok duduk rumah tenang-tenang, tengok jiran tambah rumah, tambah perabot. Kita pun kita pun rasa nak tambah perabot juga. Tengok elok-elok orang tunjuk dapat kereta baru. Alamak, tak kereta baru juga. Kan, lemah dengan keadaan sekeliling, dengan suasana sekeliling. Mana kita nak ada perasaan untuk ada perasaan ingin kepada dunia, maka berniatlah untuk beribadat kepada Allah, bukan untuk memuaskan nafsu syahwat dan kelazatan hidup semata-mata. Maka betulkan niat. Gunakan dunia yang kita perolehi, niatkan dunia yang mana kita ingin perolehi tersebut untuk akhirat kita. Tapi jangan tertipu. Kena betul-betul lah. Kena sentiasa perbaiki niat ini. Kita nak dapat dunia ni adalah kerana apa? Keperluan akhirat kita. Untuk kerja-kerja akhirat kita. Nak perbanyakkan sedekah. Nak permudahkan urusan kita ke jalan Allah. Nak permudahkan urusan kita membantu agama Allah. Kena niat gitu. Kan, moga-moga Allah Taala pelihara kita dengan dunia kita. Maka sesungguhnya apabila anda telah berniat sedemikian, nescaya jadilah tuntutan dan keinginan anda itu suatu kebaikan, dan hakikatnya suatu tuntutan untuk bekalan akhirat, dan bukanlah semata-mata tuntutan untuk dunia sahaja,
Dan ini bererti ia tidak mencacatkan amalan zuhud dan tajarrud pada dunia. Tajarrud anda. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita memang lemah. Jadi kita perbaiki niat kita. Macam saya kata tadi, dengan penghasilan dunia ini kita usahakan untuk dekatkan diri kita kepada Allah. Jaga hubungan kita dengan Allah. Nak perbanyakkan sedekah, benar, betul. Ada orang yang mana dia tak mampu langsung untuk menghasilkan dunia. Maka Allah SWT berikan kita kelebihan, maka kita gunakan kelebihan tersebut untuk membantu orang lain juga. Berapa ramai orang yang mana Allah SWT berikan mereka dunia, dan dengan dunia mereka berhabis-habisan untuk akhirat mereka. Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu misalnya. Sayyidina Uthman antara sahabat yang kaya. Tuan-tuan, perempuan muslimin yang dirahmati Allah, tetapi kekayaan Sayyidina Uthman ni sentiasa bertambah. Kerana apa? Kerana dia lagi banyak dia bersedekah, lagi banyak kekayaan dia dapat. Padahal antara orang penyumbang terbesar dalam peperangan Tabuk, satu perang yang mana dahsyat, perang yang mana penuh dengan kesusahan, penyumbang terbesarnya adalah Sayyidina Uthman. Kan, penyumbang terbesar. Walaupun Sayyidina Abu Bakar bagi keseluruhan harta dia dalam perang tersebut. Kan memanglah Sayyidina Abu Bakar dia lebih baik keadaan tu, walaupun dia tak banyak. Tapi yang banyak menyumbang ketika itu adalah Sayyidina Uthman radhiyallahu taala. Sayyidina Abdurrahman bin Auf satu hari ahli perniagaan. Ketika mana beliau berhijrah ke Madinah, tuan-tuan, tak ada apa-apa pada dia. Apa pun tak ada. Kan, Nabi SAW ketika mana muhajir baru pindah ke Madinah, orang muhajir baru berpindah, Nabi SAW mempersaudarakan di antara muhajir dengan Ansar, buatkan jadi adik-beradik angkat. Kan, sehingga kan ada di kalangan Ansar dia ceraikan isteri dia dan dia kahwinkan isteri dia dengan orang muhajir ni, nak bantu. Sempurnakan nafkah dia, sempurnakan keperluan dia. Ada yang berikan tempat tinggal, ada berikan modal perniagaan. Tapi pandai tak pandai Sayyidina Abdurrahman bin Auf, aku kata tak, aku tak nak semua ni. Tak apa, kamu tunjuk aku kat mana kedai, kat mana pasar. Daripada 1 dirham jadi 2 dirham, tambah. Dan kekayaan dia antara sahabat yang paling kaya di antara sahabat-sahabat baginda Nabi SAW. Orang pandai bisnes. Satu kali tuan-tuan, perempuan muslimin yang dirahmati Allah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf minta supaya hamba dia carikan unta yang paling baik untuk disedekahkan. Sayyidina Abdurrahman dah tahu dah unta mana. Tapi dia biar hamba dia tolong carikan. Hamba dia tengok ada satu unta. Unta ni memang biasa Sayyidina Abdurrahman naik. Biasa pergi mana-mana. Biasa pergi mana-mana naik unta ni. Maka hamba dia kata, ni tak boleh. Memanglah unta ni unta terbaik, tapi ini biasa kegunaan tuan aku. Maka dia ambil satu unta yang kurang sikit. Maka bila dibawa di hadapan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abdurrahman bin Auf kata apa dia? Kamu ni, aku kata yang terbaik kan? Ambil yang terbaik. Kenapa ambil yang ini? Nampak? Yang terbaik tu yang disedekah. Kita hari ini tuan-tuan terbalik. Yang dah tak nak tu baru sedekah. Moga Allah Ta'ala ampunkan kita. Yang dah tak nak. Itu pun kadang-kadang let go lah. Orang kata bukan sedekah, minta. Bayarlah RM1, RM2 pun tak apa lah kadang-kadang. Kita masih lagi nak berbisnes lagi. Minta bayaran ni. Tapi macam mana orang ahlullah, orang yang dekat dengan Allah ni tuan-tuan, benda yang baik tu, paling terbaik, itu yang disedekahkan ke jalan Allah. Ini sebenarnya kita kena buat. Kan, kita nak hasilkan dunia. Nak hasilkan dunia, kita perlukan kepada dunia. Maka kita gunakan dunia itu untuk mendapatkan akhirat kita. Perbanyakkanlah sedekah. Perbanyakkan sedekah. Oleh itu, hendaklah anda faham benar-benar ungkapan kata ini. Nescaya anda menjadi seorang yang cerdik. Wallahu ta'ala, Allahu taufiq. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, oleh kerana itu
kan, seperti mana yang dah diterangkan oleh ulama-ulama kita dan guru-guru kita kan. Hakikatnya tuan-tuan, apabila kita mengutamakan akhirat, maka dunia akan datang berkulit kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita dunia sama ada kita nak ataupun tak nak, kalau kita utamakan akhirat. Tetapi kalau kita mengutamakan dunia, membelakangkan akhirat, apa jadi? Allah Subhanahu Wa Taala akan susahkan kita dengan dunia kita. Penat kita dengan dunia. Kan kerja siang malam tak habis-habis. Keluar pagi, balik petang, tak sempat balik malam, tak sempat balik lagi petang tu dia keluar lagi. Kan dah kerja dah 8 jam dekat office. Kan sebelum balik rumah dia kerja lagi. Bawa Grab, bawa Maxim, bawa Foodpanda, macam-macam dia bawa. Nak sempurnakan keperluan dunia. Tapi tengok-tengok sampai hujung bulan tak cukup-cukup juga. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita hanya semata-mata sibuk dengan dunia kita. Maka Allah Ta'ala biarkan kita sibuk, susah. Tapi tuan-tuan, berapa ramai orang yang mana Allah Ta'ala mudahkan dunia dia. Dia banyak dengan agama, dia banyak dengan perintah Allah, dia banyak mengajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seluruh dunia dia tersampai. Kan orang hari ni ada orang dia kerja satu hari 24 jam, hampir 24 jam, dia balik rumah nak tidur je. Kan sepanjang hari bekerja je. Hutang keliling pinggang tak selesai-selesai. Ada orang tuan-tuan dia kerja kejap-kejap je. Kan goyang kaki, kadang-kadang tak pergi kerja pun, duduk rumah. Tapi satu dunia dia tak sampai. Macam mana? Kan? Sebab apa? Rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata bolehlah dia berpelajaran lah itu dan ini. Hakikatnya tuan-tuan, bukan sebab pelajarannya, bukan sebab kekayaannya, tapi kerana rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, hujung pangkalnya ialah kita bagaimana nak menghilangkan penghalang dunia ni daripada diri kita. Kalau tak mampu, bagaimana kita gunakan dunia kita untuk kebaikan akhirat kita. Moga Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk terus menerus taat perintah Allah, ikut sunnah baginda Nabi SAW. Saya rasa sampai sini sahaja tuan-tuan. Moga yang baik ini datang daripada Allah, yang lemah kurang kelemahan diri saya minta maaf, tak ampun. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah al-asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.